Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Natasha Alia binti Muhammad Ramli. Nombor metrik ialah 17 DUP 21F2031 akan menerangkan tajuk Faktor Falsafah dan Pemikiran Mempengaruhi Pembinaan Etika dan Peradaban di Malaysia. Pengenalan. Perbahasan mengenai falsafah secara umum dan falsafah pendidikan secara khusus merupakan suatu perbahasan yang panjang. Boleh dikatakan ianya dimulai sejak awal kejadian manusia lagi. Oleh kerana pemikiran manusia bersifat fleksibel, maka ia sering berubah mengikut perubahan waktu dan zaman. Begitulah juga dengan falsafah dan pemikiran, ianya sering berubah dan terpengaruh mengikut suasana pertumbuhan, pendidikan dan suasana hidup pada waktu itu. Dunia pendidikan tidak pernah tandus daripada cetusan idea-idea mengenai teori-teori dan pemikiran pendidikan yang dihasilkan melalui tokoh-tokoh yang terbilang. Di sebelah timur, kelahiran tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir Muslim dalam bidang falsafah dan pendidikan mencetuskan kebangkitan dan pembaharuan dalam bidang pendidikan yang manfaatnya telah diambil oleh masyarakat di seluruh pelosok dunia. Apakah itu falsafah? Perkataan falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Greek kuno iaitu philosophia, philos bermakna cinta dan sophia bermakna kebijaksanaan, yang akhirnya membawa makna cintakan kebijaksanaan, love of wisdom, atau sahabat kepada kebijaksanaan, friend of wisdom. Perkataan sinonim falsafah ialah kepercayaan, ideologi, isme, konsep, sikap atau pegangan sesuatu kumpulan. Definisi falsafah secara amnya merupakan pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, minda dan juga bahasa. Falsafah terbahagi kepada dua, iaitu moden dan juga tradisional. Moden ialah progresivisme, rekonstruktivisme, eksistensialisme. Tradisional pula ialah perennialisme dan juga esensialisme. Falsafah moden. Maksud progresivisme ialah menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan sehari. Maksud rekonstruktivisme ialah mengasaskan corak budaya baru. Yang ketiga ialah eksistensialisme ialah tidak digariskan. Yang dimaksudkan ialah tiada maksud yang terperinci yang boleh menjelaskan maksudnya. Falsafah tradisional pula ialah perennialisme yang bermaksud untuk mengajar pengetahuan dan nilai sejagat, abadi atau tidak mempunyai had masa. Yang kedua ialah esensialisme, ialah mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja. Berikut adalah contoh tokoh-tokoh falsafah yang terkenal. Yang pertama ialah Tales of Miletus, iaitu bukunya 35 kalimat terbaik Tales of Miletus. Yang kedua ialah Heraclitus, bukunya ialah 35 fasa terbaik Heraclitus. Yang ketiga ialah Anaximenes, iaitu bukunya terkenal Geometry. Yang keempat ialah Pythagoras. Buku yang terkenalnya adalah 35 fasa terkenal Pythagoras yang paling terkenal. Yang seterusnya Democritus, 24 ayat terbaik Democritus, ahli falsafah Yunani. Seterusnya ialah Socrates, 70 ungkapan Socrates untuk memahami pemikirannya. Akhir sekali, Plato, idea teori Plato ialah buku yang terkenal. Berikut adalah ucapan tokoh daripada Immanuel Kant pada tahun 1724 sehingga 1804. Seorang ahli falsafah yang terkenal dan paling berpengaruh dari Jerman, berpendapat bahawa perkara yang berkaitan dengan falsafah ialah bukan menentukan peraturan, tetapi menganalisis pendapat peribadi terhadap penjelasan umum.
Berikut ialah sumber rujukan yang telah saya perolehi. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sin Alia binti Narfaisal, nombor matrik 17 TUP 21F2032. Saya ingin membentangkan tentang etika dan peradaban, iaitu tajuk faktor pemikiran dan falsafah mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 telah mempengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama, sosial, politik, ekonomi individu dan faktor sejagat. Faktor-faktor ini telah menjadikan falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri untuk dicapai. Justru itu, segala aktiviti perancangan dan mencapai hendaklah selari dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan: perubahan sukatan subjek pelajar yang berteras kepada program bersepadu seperti kurikulum bersepadu sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajar yang sesuai bagi mengasah kemahiran pelajar dalam bidang teknologi, teknik dan vokasional. Seterusnya, perubahan peribadi. Pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profesion bagi mencapai tujuan dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, perubahan seperti perubahan kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani secara seimbang. Akhir sekali, aktiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa para pelajar. Pemikiran, elak masalah sosial lebih serius. Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya sememangnya mempunyai etika dan nilai murni masing-masing. Oleh itu, adalah menjadi keperluan setiap rakyat dan menghormati. Tumpu aspek perpaduan. Pembangunan modul etika dan nilai murni yang dibangunkan perlu memberikan tumpuan khusus kepada aspek perpaduan, hormat menghormati, bekerjasama, yang mempunyai kualiti daya saing tinggi bagi membolehkan generasi pelajar hari ini mampu berdepan perubahan pada masa akan datang. Rumusan. Sebagai rumusannya, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atau strategi bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara ini. Saya akhiri dengan sumber rujukan yang terpapar di skrin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarina Suzi Hanisha binti Syahrudin, nombor kametrik 17 TUP 21F2025. Saya dari kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk faktor falsafah dan pemikiran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Cabang-cabang falsafah terbahagi kepada 3. Yang pertama, metafizik, yang kedua, epistemologi dan yang ketiga, aksiologi. Cabang-cabang falsafah yang pertama adalah metafizik. Metafizik mendapat nama daripada perkataan meta yang bermaksud selepas dan juga mendapat nama daripada perkataan fizika yang bermaksud mengenai alam. Maksud metafizik adalah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti. Metafizik bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan akibat. Cabang-cabang falsafah yang kedua adalah epistemologi. Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Ia berasal daripada perkataan Yunani epistema yang bermaksud ilmu
atau sains dan logos yang bermaksud keterangan. Epistemologi berfokuskan kepada penganalisis penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. Di dalam epistemologi terdapat 3 elemen. Elemen yang pertama adalah kepercayaan. Mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percayai sebagai ilmu itu. Misalnya kalau kita merujuk kepada sesuatu teori sains dan kita anggap teori sains itu sebagai ilmu, maka kita mesti mempunyai kepercayaan terhadapnya. Elemen yang kedua adalah kepercayaan mestilah benar. Sesuatu ilmu yang kita percayai itu mestilah benar. Contohnya kalau kita percayakan teori sains, maka kita mestilah mempercayainya dan kepercayaan itu mestilah benar. Elemen yang ketiga adalah kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi atau unsur yang berasas. Itu yang dikatakan tadi justified true belief, iaitu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Jadi, kepercayaan kita itu bukan kepercayaan yang buta, tetapi mempunyai asas dan justifikasi. Cabang-cabang falsafah yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi diambil daripada perkataan Yunani yang bermaksud nilai. Ia adalah cabang falsafah yang berpersoalkan tentang baik atau buruk. Ia mempunyai 2 aspek, iaitu etika dan juga estetika. Aspek yang pertama adalah etika. Etika memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang, sesuatu masyarakat dan juga kehidupan. Di dalam aspek etika ini, terdapat 3 bidang asas etika. Bidang asas etika yang pertama ialah metaethics. Metaethics adalah kajian tentang konsep etika. Bidang asas etika yang kedua adalah normative ethics. Normative ethics adalah kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika. Dan bidang asas yang ketiga adalah applied ethics. Applied ethics adalah kajian tentang bagaimana penggunaan nilai etika. Aspek aksiologi yang kedua adalah estetika. Estetika adalah kriteria bagi kecantikan dalam kesenian, alam sekitar dan juga kehidupan. Ini adalah sumber rujukan yang saya perolehi. Sekian, terima kasih. Nama saya Sanjeev Kumar Selvaraju, nombor metrik 17, DUP 21F 2011. Tajuknya Faktor Pemikiran dan Falsafah Mempengaruhi Etika dan Peradaban di Malaysia. Falsafah moden ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya. Yang kedua, memilih cara untuk mencapai matlamat. Falsafah terbagi kepada 2, iaitu existentialism. Yang kedua, pragmatism. Yang pertama, pragmatism. Pragmatism iaitu tergolong dalam mazhab kontemporari, iaitu moden. Seterusnya bersifat dinamik dan mendapat pengalaman sebagai bukti kebenaran. Seterusnya menolak konsep metafizik. Falsafah yang kedua adalah existentialism, iaitu wujud selepas Perang Dunia Kedua. Fokus berasal daripada pengalaman bebas atau laissez-faire. Seterusnya, kehidupan ialah tanggungjawab individu dan juga bebas menentukan keputusan dan pilihan sendiri. Falsafah tradisional. Maksud falsafah adalah matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Falsafah tradisional terdapat 2, iaitu idealism dan realism. Idealism, jiwa kerohanian dan akal manusia adalah penting sekali dalam kehidupan dan alam sejagat bagi menentukan kebenaran dalam sesuatu perkara. Yang kedua, idealism dan karya agung Melayu adalah karya yang bersumberkan alam. Banyak perumpamaan yang dihasilkan pasti menggunakan sumber-sumber lain. Realism, mazhab ini dipanggil sebagai materialism dan naturalism, memandang alam kebendaan sebagai realiti, dan juga keseluruhan realiti ialah alam fizikal dan apa yang di luar alam fizikal tidak dianggap realiti. Kepentingan falsafah tersebut ini adalah kepentingan falsafah, iaitu pertama untuk mengelakkan diri dari kejahilan
berdiri di atas kebenaran dan menyingkap tabir kebatilan yang menutup kelemahan fikiran. Yang kedua, mencari kesatuan kebenaran yang bersepadu agar yakin dan tepat. Yang ketiganya, membantu kemahiran pemikiran seperti membuat analisis dan sintesis. Seterusnya, menghasilkan pembelajaran berupa kemahiran yang boleh pindah dan membentuk kepribadian. Sekian, terima kasih. Ini adalah rujukan yang saya diperolehi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahmi Izzuddin bin Ismail Shah. Nombor metrik saya ialah 17 DUP 21F 2024. Saya akan mempertakan tajuk faktor falsafah dan pemikiran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang diberi perhatian ialah perpaduan, kerana Malaysia merupakan negara unik kerana rakyatnya terdiri daripada kalangan berbilang kaum. Agenda perpaduan ini boleh dilaksanakan melalui sistem pendidikan. Pada peringkat awalnya, falsafah pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia hanyalah dalam bentuk yang tersirat. Selepas laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, barulah falsafah pendidikan negara yang tersurat dan tersirat dimaktubkan. Falsafah pendidikan negara secara bertulis telah digubal pada 1987 dan diperkenalkan pada 1988. Pada tahun 1996, FPN telah disemak, dimurnikan dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Antara salah satu perkara yang digubal dalam Akta Pendidikan 1996 ialah kedudukan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu diperkukuhkan dengan menjadi bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Antara kandungan falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan ialah satu usaha berterusan. Saya ingin menerangkan antara pendidikan berterusan yang terlibat ialah peringkat awal. Ia merupakan pendidikan yang diperoleh secara tidak formal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek seperti pertuturan, bimbingan agama, asuhan budi pekerti, perhubungan fizikal dan penjagaan kesihatan. Antara contoh yang saya boleh berikan ialah kanak-kanak menerima pendidikan asas yang melibatkan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Kanak-kanak juga menerima pendidikan asas semasa tadika sebagai kesinambungan pendidikan yang diterima di rumah. Selain itu, pendidikan berterusan menerusi peringkat sekolah. Pada peringkat ini, penekanan adalah terhadap aspek-aspek seperti pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran, penghayatan agama dan nilai murni, perkembangan bakat dan potensi, serta pembentukan jati diri. Pada peringkat ini, murid-murid mendapat pendidikan formal yang melibatkan dua peringkat, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Proses pendidikan berterusan sehingga ke peringkat lepas sekolah. Penekanan yang diperoleh di peringkat ini adalah seperti peningkatan perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran, peningkatan dalam penghayatan agama dan nilai murni, perkembangan bakat dan potensi yang lebih tinggi, serta penyelesaian hidup. Ini dapat dilihat dan dilakukan dengan melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan tinggi di tempat kerja maupun dalam komuniti, dan pembelajaran kendiri sama ada melalui media massa atau melalui internet. Secara keseluruhannya, berdasarkan pernyataan FPK, dapatlah dirumuskan bahawa proses pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan, bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Justru itu, kesan akhir pendidikan adalah untuk pembangunan diri insan secara menyeluruh dan seimbang agar menjadi individu, ahli keluarga, ahli masyarakat dan warga negara yang berilmu, bertanggungjawab,
berakhlak mulia serta dapat berbakti ke arah keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan bersatu padu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.